Ya, Hai, selamat kembali di channel saya. Untuk episode ini, saya menggunakan pengangkutan metro untuk mengelilingi sekitar Bandar Kairo. Mungkin ada beberapa tempat saya akan lawati dan melihat suasananya di situ. Untuk keliling Bandar Kairo, pengangkutan metro menjadi pilihan saya karena ia lebih mudah dan menjimatkan kos dan berhampiran dengan tempat-tempat yang hari saya ini sudah hendak berapa lawati. tempat Di sini juga ada dekat kawasan. perkhidmatan Uber disediakan, bergantung kepada keselesaan masing-masing. Bagi saya, jika suatu tempat jauh dari perkhidmatan metro, saya menggunakan perkhidmatan Uber sebagai pilihan. Untuk perkhidmatan Uber, kita boleh install Uber Apps melalui Google App Store. Memang banyak tempat-tempat bersejarah di sekitar Kairo, cuma saya hendak berjalan-jalan sekitar kawasan bandar tersebut. Di kawasan sekitar stesen metro Mohamed Naguib, terdapat beberapa tempat bersejarah, kebudayaan dan rekreasi menarik untuk diterokai. Di sini ada Museum Istana Abdin, sebuah istana diraja yang menakjubkan, yang mempamerkan artifak dari era diraja Mesir. Begitu juga Museum Mesir ada juga yang menyimpan koleksi barangan antik Firaun terbesar di dunia, terletak berhampiran dataran Tahrir. Sepanjang perjalanan saya di luar kawalan Museum Istana Abdin, tembok dan pagar tinggi-tinggi dibina bagi memberikan perlindungan visual dan privasi kepada keluarga diraja, membolehkan mereka menjalani kehidupan seharian tanpa gangguan. Hari ini, struktur ini juga memberikan suasana tenang kepada pelawat museum yang ingin menikmati keindahan kawasan tersebut. Reka bentuk pagar dan tembok Istana Abdin dilengkapi dengan ukiran dan corak mewah, selaras dengan statusnya sebagai salah satu bangunan paling penting dalam sejarah Mesir. Istana Abdin dibina pada tahun 1863 sebagai kediaman Tembok rasmi dia keluarga tinggi ya. diraja Mesir. Ada 5 meter lah tinggi. Di sepanjang jalan Port Said dan persimpangan jalan Sami Al-Barudi, terdapat bangunan kediaman tinggi terletak di situ. Kairo adalah salah satu bandar paling padat di dunia dengan penduduk melebihi 20 juta orang. Kawasan seperti jalan Port Said menjadi lokasi penting untuk memenuhi keperluan perumahan bagi populasi besar ini, dan cara terbaik untuk menampung lebih ramai penduduk dalam kawasan yang kecil. Dalam beberapa dekade terakhir, Kairo telah melalui proses urbanisasi yang pesat, berubah daripada kawasan tradisional kepada pusat bandar modern yang padat. Banyak bangunan di kawasan ini menggabungkan ruang komersial di tingkat bawah dan apartemen kediaman di tingkat atas. Lokasi ini sering menarik pelabur untuk membina bangunan tinggi karena ia menyediakan peluang untuk menjual atau menyewakan unit kepada pelbagai lapisan masyarakat. Di sepanjang jalan Port Said, saya melalui Museum Kesenian Islam di Kairo. Sebentar nanti saya akan memasuki tempat ini, tapi untuk mengambil gambar dan video adalah tidak dibenarkan. Jika Anda ingin mengambil gambar di Museum Kesenian Islam, adalah baik untuk bertanya kepada kaki tangan museum tentang peraturan terkini. Saya sudah masuk Museum Arts Islamic. Okay. Dekat dalam tu memang tak boleh ambil gambar, tak boleh ambil foto. Tapi saya ambil beberapa keratan gambar ini foto untuk saya kongsi bersama. Hari ni saya nak pergi ke destinasi yang berikutnya. Beberapa museum mungkin membenarkan pengambilan gambar tanpa kilat atau dalam kawasan tertentu sahaja, bergantung pada polisi mereka. Saya juga menyusuri laluan di sekitar Nafaq Al-Azhar, kelihatan sunyi.
mungkin terhad kepada kendaraan. Laluan ini digunakan untuk orang ramai lebih cenderung melewati kawasan tersebut dengan cepat tanpa berhenti. Jika dilalui pada waktu tertentu, seperti awal pagi atau larut malam, laluan ini mungkin kelihatan lebih sunyi karena jumlah kendaraan yang lebih sedikit. Saya melalui laluan ini karena ia adalah jalan pintas untuk saya ke laluan Al-Mashhad Al-Husaini. Mungkin laluan itu adalah di jalan belakang kawasan tempat itu, cuma jalan itu tidak kelihatan sunyi. Jadi saya perlu berwaspada saja. Pembahagi jalan di Nafaq Al-Azhar dilengkapi dengan pagar tinggi bagi mencegah pejalan kaki menyeberangi jalan di kawasan yang sibuk dengan kendaraan laju dan memastikan kendaraan bergerak dengan lancar tanpa perlu brek secara mendadak karena pejalan kaki atau halangan lain. Nafaq Al-Azhar menghubungkan kawasan yang padat dan sering digunakan sebagai laluan utama. Jadi memerlukan tahap keselamatan tambahan untuk mengelakkan insiden berlaku. Seterusnya, saya ke Nafaq Al-Azhar, yaitu laluan menuju ke Al-Mashhad Al-Husaini. Al-Mashhad Al-Husaini adalah kawasan yang kaya dengan sejarah dan budaya. Sepanjang laluan ini, banyak tempat menarik saya temui di sini. Antaranya ialah Masjid Al-Husain, salah satu tempat suci dalam Islam dan dipercayai menempatkan kepala cucu Nabi Muhammad, Husain ibnu Ali. Dibina pada tahun 1154, semasa era Fatimiyah, masjid ini telah melalui beberapa proses pemulihan dan pembangunan semula, menjadikannya lebih daripada 800 tahun. Struktur bangunan tua secara semula, jadi mengalami kemerosotan akibat usia. Masjid ini sering mendapat sokongan daripada pemerintah Mesir dan dermawan, sama ada individu maupun institusi, untuk memastikan masjid ini terus terpelihara dan berfungsi sebagai pusat ibadah serta simbol warisan Islam. Proyek pemulihan menjadi sebahagian daripada inisiatif untuk melindungi monumen bersejarah dan keagamaan di Mesir. Di sepanjang laluan Al-Mashhad Al-Husaini dan berhampiran Masjid Al-Husain, terdapat pasar di sekitar laluan karena kawasan ini telah menjadi pusat komersial yang sibuk. Pasar-pasar tradisional seperti Khan Al-Khalili dibangunkan untuk memenuhi keperluan penduduk dan pedagang dari seluruh wilayah. Lokasi yang strategik terletak di persimpangan laluan perdagangan utama yang menghubungkan Mesir dengan Afrika, Timur Tengah, dan Laut Tengah. Ini menjadikannya tempat penting untuk perdagangan sejak zaman dahulu. Di kawasan yang lebih dekat dengan pintu masuk atau persimpangan di luar terowong, terdapat pelbagai aktiviti komersial. Antaranya cenderamata keagamaan seperti tasbih, minyak wangi tradisional, dan kitab suci Al-Quran sering dijual di kedai berhampiran, jubah, tudung, dan pakaian khas Mesir yang sering dibeli oleh pelancong dan penduduk tempatan. Barangan berasaskan tembaga dan perak seperti lampu, dulang, dan perhiasan buatan tangan yang terkenal di pasar ini. Begitu juga rempah-rempah dan herba, makanan jalanan, buah-buahan dan sayuran ada juga dijual. Tidak lupa barangan antik dan seni ada dijual di beberapa kedai seperti kraft tangan tradisional, dekorasi rumah, lukisan, ukiran kayu, dan seni khas Mesir untuk dijadikan cenderamata. Kawasan berkepadatan penduduk yang tinggi di tengah-tengah bandar lama, di mana ruang sangat terhad dan bangunan dibina rapat untuk mengakomodasi jumlah penduduk yang besar. Reka bentuk bandar zaman dahulu berkembang pada zaman Fatimiyah dan Mamluk. Perancangan bandar cenderung untuk membina bangunan rapat di sekitar jalan sempit, mencerminkan ciri-ciri bandar Islam tradisional. Banyak bangunan di sekitar laluan ini telah wujud selama berabad-abad dan susun aturnya tidak diubah secara besar-besaran untuk mengekalkan ciri-ciri bersejarah.
Perancangan bandar modern sering sukar dilaksanakan di kawasan lama karena jalan dan bangunan asal telah wujud sejak berabad-abad lalu. Bangunan di atas laluan terowong membantu menutupi dan melindungi struktur terowong dari cuaca ekstrim, mengurangkan risiko kerusakan. Bangunan yang rapat pada jalan membantu mengurangkan suhu di kawasan panas, dan orang ramai lebih suka jarak yang pendek untuk berjalan kaki dari rumah ke pasar atau masjid. Di persimpangan laluan Al-Muiz Al-Din Allah, Al-Fatmi dan Bait Al-Qadi, terdapat masjid dan monumen Islam dengan laluan dihiasi dengan pelbagai masjid dan bangunan zaman Fatimiyah, Mamluk, dan Ottoman yang mempamerkan seni bina Islam yang mengagumkan, contohnya Masjid Qalawun dan Masjid Al-Hakim bi Amr Allah. Bangunan di sepanjang jalan dihiasi dengan ukiran batu yang rumit, pintu gerbang besar, dan tingkap masyrabiyah yang indah. Terdapat kawasan bersejarah yang terkenal sebagai lokasi kediaman dan pusat pentadbiran pada zaman dahulu, mencerminkan kepentingan kawasan ini sebagai pusat kuasa dan budaya. Kini, kawasan itu telah dipulihkan untuk memelihara keindahan seni bina klasik sambil memberikan gambaran kehidupan zaman silam di Mesir. Kawasan ini sering dijadikan lokasi penggambaran film karena keunikan sejarah, keindahan seni bina, dan suasana autentik yang tidak mudah dijumpai di tempat lain. Keindahan seni bina sejarah yang unik, lorong berbatu, dan jalan tradisional yang sempit dengan batu-batu besar memberikan suasana nostalgia dan keaslian, sesuai untuk penggambaran film bertema sejarah atau tradisional. Lokasi yang ideal untuk film menggambarkan suasana klasik atau zaman dahulu tanpa memerlukan banyak pengubahsuaian. Kepelbagaian budaya dan pengaruh zaman yang berbeza menjadikannya latar belakang yang kaya untuk pelbagai cerita. Pelbagai latar tempat bertemakan film boleh digunakan untuk menggambarkan pelbagai latar, seperti era Islam klasik dan kehidupan bandar lama, mencerminkan suasana kehidupan harian zaman dahulu. Gabungan elemen modern dan tradisional memberikan latar menarik untuk cerita bertema kontemporari dengan nostalgia masa lampau. Lokasi ikonik yang sudah dikenali ramai adalah simbol warisan budaya Mesir dan mudah dikenali oleh penonton antarabangsa. Banyak film terkenal yang menggunakan kawasan ini sebagai lokasi penggambaran, meningkatkan reputasinya sebagai lokasi sinematik yang ikonik. Panjang keseluruhan laluan ini dari hujung ke hujung adalah sekitar 1 km bergantung pada bagaimana laluan diukur, termasuk cabang kecilnya. Jika Anda berjalan dari Bab Zuwaila melalui laluan utama hingga ke Bab Al-Futu, jaraknya adalah sekitar 900 hingga 1000 meter. Ukiran unik ini begitu banyak di sepanjang laluan penting sebagai pusat pentadbiran dan keagamaan dinasti Fatimiyah, dan pemimpin seperti khalifah dan sultan berlumba-lumba membina monumen indah sebagai simbol kuasa, keagamaan, dan kemegahan mereka. Bangunan dengan ukiran unik dan rumit digunakan untuk menunjukkan kekayaan, kuasa, dan cita rasa seni pemiliknya. Hiasan yang terperinci seperti ukiran batu, pintu kayu berukir, dan mozaik bertatahkan batu berharga menjadi simbol status masyarakat elit dan pemerintah. Tukang-tukang Mesir terkenal dengan kemahiran mereka dalam seni ukiran, kaligrafi, dan seni bina. Mereka menghasilkan kerja tangan yang luar biasa seperti ukiran batu, kayu masyrabiyah, dan jubin. Mereka juga menerima pengaruh seni bina dari Andalusia, Persia, dan Bizantium yang kemudiannya digabungkan dalam rekaan unik di kawasan ini. Institusi keagamaan yang besar di sepanjang laluan ini seperti Masjid Al-Hakim dan Kompleks Sultan Qalawun
menggunakan seni bina yang rumit untuk menunjukkan keagungan Islam dan menarik pelajar serta jemaah. Ukiran pada pintu gerbang, dinding, dan menara membantu membesakan setiap bangunan dan berfungsi sebagai identiti unik. Kawasan Midan Bab al-Syariah terletak di lokasi strategik di Kairo yang menjadikannya sebagai titik persimpangan penting bagi beberapa jalan utama seperti Jalan Port Said dan Jalan El Gaish. Berhampiran dengan kawasan lama Kairo, termasuk laluan utama ke kawasan bersejarah seperti Jalan Al-Mois dan Khan Al-Khalili. Ia menjadi kawasan pertemuan laluan penting yang menghubungkan bahagian utara dan selatan Kairo, serta kawasan timur dan barat. Sekarang saya nak naik metro kan. Nak pergi dekat tempat sana, jauh sikit. So, saya makan metro nanti. Saya ke stesen komuter Midan Bab al-Syariah, tujuan ke El Ahram. Untuk ke sana, saya menggunakan laluan 3 bergaris hijau. Kalau hendak ke sana, saya mengikut sepanjang ke laluan Adli Mansur. Untuk ke situ, jaraknya lebih kurang 9 km dan mengambil masa 7 menit perjalanan. Saya menggunakan kad komuter kerana banyak tempat saya hendak singgah. Selain itu, pas juga boleh digunakan. Di El Ahram, komuniti Kristen Koptik banyak tinggal di situ. Kristen Koptik merujuk kepada umat Kristen yang mengikuti gereja Ortodoks Koptik di Mesir, yang merupakan salah satu cabang Kristen yang tertua di dunia. Identiti mereka melambangkan diri mereka dengan warisan agama Kristen yang sangat kuno, dengan tradisi yang berbeza dari gereja-gereja Kristen lainnya. Katedral Saint Mark merupakan salah satu gereja terbesar di kawasan ini dan berfungsi sebagai pusat ibadah utama bagi umat Kristen Koptik yang tinggal di Giza dan sekitar daerahnya. Nama Saint Mark merujuk pada Santo Markus yang dianggap sebagai pendiri gereja Kristen Koptik. Katedral Saint Mark seringkali berfungsi lebih dari sekadar tempat ibadah, malah pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya bagi komuniti tempatan. Masyarakat Koptik di sekitar El Ahram mungkin menjadikan katedral ini sebagai tempat berkumpul untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Gereja Katedral Saint Mark Koptik di Kairo adalah salah satu gereja yang paling penting bagi komuniti Kristen Koptik di Mesir. Paus Alexandria, pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Koptik. Paus ini dianggap sebagai penerus Saint Markus yang membawa ajaran Kristen ke Mesir pada abad pertama Masehi. Katedral ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat administratif dan spiritual bagi seluruh umat Kristen Koptik di dunia. Gaya seni bina gereja ini sangat mencerminkan ciri-ciri gereja Ortodoks Koptik dengan unsur-unsur seperti gerbang besar, tiang tinggi, dan hiasan artistik yang kaya. Reka bentuk dalaman gereja adalah sangat istimewa, dengan banyak ikonografi yang menggambarkan kisah Bible dan image orang kudus. Bumbung kubah besar di tengah-tengah gereja juga merupakan ciri seni bina Koptik dan sering dihiasi dengan lukisan keagamaan yang menggambarkan Kristus, perawan Maria, dan pelbagai malaikat. Katedral ini sering digunakan untuk memperingati cuti penting dalam tradisi Kristen Koptik seperti Paskah dan Krismas, serta perayaan lain yang berkaitan dengan kehidupan Saint Mark dan tokoh penting dalam sejarah gereja Koptik. Gereja Koptik di Mesir telah menjadi sasaran serangan kumpulan pengganas atau individu yang didorong oleh kebencian mazhab. Salah satu insiden besar yang mengingatkan kita
tentang keperluan keselamatan yang ketat ialah serangan bom ke atas gereja pada 2016 dan lebih awal yang menyasarkan gereja Koptik di Alexandria dan Tanta, mengakibatkan korban jiwa. Untuk mengelakkan kejadian serupa dan untuk melindungi keselamatan jemaah, gereja mengambil langkah ketat untuk memantau dan keamanan lokasi mereka. Walaupun mempunyai penduduk majoriti Islam, sejarah konflik antara orang Islam dan Kristen, terutamanya antara Kristen Koptik dan beberapa kumpulan yang menentang mereka. Oke, sekarang kita balik pergi ke metro El Haram. Sekarang saya nak pergi Tabak. Okay. Tabak. Dekat sana saya nak tengok apa ni? Menara Tower, Menara Cairo lah. Okay. Okay, kita boleh tengok kat mana kita nak berhenti. Kita berhenti kat sini. Okay. Nampak? Untuk ke Menara Cairo, dari stesen El Ahram, kita ke stesen At-Taba, yaitu pertukaran komuter dari laluan 3 ke laluan 1 yang berwarna merah. Dari situ saya akan berhenti ke stesen Opera. Bila tiba di stesen At-Taba, terdapat 2 laluan komuter berbeza, kerana ia berfungsi sebagai stesen pertukaran utama dalam sistem Metro Kairo. Semasa tiba di situ, saya akan bertukar laluan 1 bagi memudahkan perjalanan saya ke stesen Opera. Semasa pertukaran, saya perlu melihat papan tanda hala 7 stesen saya hendak berhenti agar tidak terlepas ke stesen berikutnya. Tiba di stesen Opera, saya berada di sebuah pulau yang dipanggil Zamalek. Zamalek ialah sebuah daerah di Kairo yang terletak di sebuah pulau di Sungai Nil. Pulau ini terletak di tengah-tengah Sungai Nil. Lokasi Zamalek di pulau ini adalah hasil proses semula jadi sungai membentuk pulau-pulau kecil dan delta dari semasa ke semasa. Sungai Nil mempunyai banyak cabang dan saluran yang membentuk pulau di sepanjang laluannya. Zamalek adalah salah satu daerah di tengah-tengah salah satu pulau tersebut. Sambil menunggu giliran untuk naik ke Menara Kairo, saya mencari ruang tempat duduk untuk berehat seketika. Pengunjung yang ramai datang setiap hari, terutama musim cuti, atau hari-hari sibuk menyebabkan pengunjung-pengunjung beratur panjang untuk menikmati pemandangan Kairo dari atas yang sangat tinggi. Menara Kairo berketinggian 187 meter, dibina antara tahun 1956 dan 1961. Menara ini adalah mercu tanda terkenal di Mesir semasa era Presiden Gamal Abdel Nasser, dan proyek itu dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Mesir. Menara yang diperbuat daripada konkrit, bertetulang dan direka bentuk menyerupai bunga teratai yang merupakan simbol penting dalam budaya Mesir purba. Selain fungsi seni bina dan simboliknya, menara itu juga berfungsi sebagai menara komunikasi. Di tingkat atas Menara Kairo, pengunjung boleh menikmati pelbagai kemudahan yang direka untuk meningkatkan pengalaman mereka. Antaranya, D Pemerhatian menawarkan pemandangan 360 darjah Bandar Kairo, Sungai Nil, Piramid Giza, dan kawasan sekitarnya. Menara ini mempunyai restoran berputar yang menyediakan makanan tipikal Mesir atau antarabangsa, sambil melihat pemandangan bandar yang sentiasa berubah-ubah akibat putaran restoran. Terdapat juga kafe yang menyediakan minuman, makanan ringan, dan tempat bersantai sambil menikmati pemandangan. Di tingkat atas terdapat ruang tempat duduk yang selesa untuk pengunjung berehat dan menikmati suasana. Perkhidmatan fotografi turut disediakan di beberapa kawasan juga,
dan maklumat tentang Kahera dan mercu tandanya biasanya tersedia dalam bentuk papan maklumat atau melalui pemandu pelancong. Setelah seharian penat berjalan-jalan di kota Kairo, ada sesetengah tempat saya singgah sebentar karena untuk melawat dari satu tempat ke satu tempat, mengambil masa lama untuk dinikmati. Sebenarnya, banyak tempat lain di sekitar Kairo masih belum saya terokai karena kesuntukan masa dan tiba masanya untuk meninggalkan negara Mesir. Di masa akan datang kalau ada rezeki saya akan ke sini. Bandar Kairo masih mundur, sering muncul karena persepsi yang tidak tepat, berdasarkan stereotip atau maklumat yang tidak lengkap. Walau bagaimanapun, sebenarnya Kairo adalah sebuah bandar yang sangat dinamik, modern, dan mempunyai banyak aspek kemajuan. Kairo mempunyai jambatan, jalan tol, dan sistem kereta bawah tanah, metro, yang merupakan salah satu yang paling maju di Afrika. Selain piramid Giza dan tarikan pelancong klasik yang lain, Kairo mempunyai tempat modern seperti pusat membeli belah mewah, restoran bertaraf dunia, dan hotel berbintang menunjukkan usaha Mesir untuk memelihara budaya dan menarik pelancong global. Kairo juga pusat film, musik, dan seni adalah tempat kelahiran industri perfilman di Timur Tengah. Film Mesir pertama telah dikeluarkan pada awal abad ke-20 dan bandar ini terus menjadi pusat produksi film Arab hingga ke hari ini. Oke. Hotel yang serba budget. Aduh, mahal. Sambil duduk, diam tidur. Sekarang saya dapat berehat hari ini. Besok kita akan berangkat balik ke tanah air, yaitu Malaysia dan juga Singapura.